Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Adun dilantik PAS akan letak jawatan? Ini dipetik daripada BH Online. Adun dilantik PAS Sabah disaran untuk letak jawatan. Tindakan Pesuruh Jaya PAS Sabah, Dr. Ali Akbar Gulasan, mempertikaikan ucapan Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin dalam satu program di Keningau baru-baru ini disifatkan sebagai tidak bertanggung jawab. Setiausaha Politik Timbalan Perdana Menteri I Datuk Jamal Narubi berkata, Ali Akbar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun dilantik sepatutnya mencerminkan diri terlebih dahulu dan meletak jawatan. Katanya langkah itu perlu memandangkan kenyataan Ali Akbar tidak menggambarkan keberadaan beliau sebagai Adun dilantik dalam Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah GRS Pakatan Harapan PH yang menyokong Kerajaan Perpaduan Persekutuan. Kenyataan beliau adalah tidak bertanggung jawab, cuai dan boleh mengelirukan pandangan rakyat terhadap Kerajaan Perpaduan. Sebagai Adun dilantik dalam Kerajaan GRSPH yang menyokong Kerajaan Perpaduan, beliau mempunyai akses untuk memohon pencerahan dan penerangan daripada Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin dan Kerajaan, bukan menyerang dan mengapi-apikan sentimen agama di negeri Sabah yang harmoni dan aman damai dan tidak langsung melambangkan semangat mendukung Kerajaan Perpaduan. Katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Beliau mengulas kenyataan Ali Akbar baru-baru ini mengenai rasa kecewanya terhadap ucapan Samsul Iskandar pada perasmian program Outreach Paguyayun ke-13 di Keningau baru-baru ini. Dalam kenyataan itu, Ali Akbar mendakwa Samsul Iskandar secara terbuka menyelar PAS, menggunakan sentimen agama dan menyeru rakyat agar tidak terpengaruh dengan parti itu. Dakwanya, ucapan Samsul Iskandar itu jelas melanggar salah satu rukun madani yang ditekankan Perdana Menteri, yaitu hormat. Sementara itu, Jamal berkata, Kerajaan Perpaduan sentiasa komited mengemalkan sikap hormat dan berbudi bahasa kepada kekayaan tradisi, merayakan kemajmukan dan meraihkan perbezaan seperti yang termaktub dalam 6 nilai teras Malaysia Madani. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Perikatan Nasional bakal menerima ahli komponen parti baru mereka. Tapi kali ini melibatkan bangsa India. Adakah dengan penyertaan parti baru ini, Perikatan Nasional akan jadi lebih kuat? Dan persoalannya, siapakah parti berbangsa India ini yang akan jadi komponen Perikatan Nasional? Hari ini dilaporkan di FMT, Parti Rakyat India Malaysia mohon menyertai Perikatan Nasional. Presidennya P. Punitan berkata, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat jawatan kuasa pusatnya hari ini. Parti India Malaysia MIPP akan memohon menyertai Perikatan Nasional PN yang ketika ini tidak mempunyai parti mewakili kaum India. Sebaliknya hanya bergantung kepada Bersekutu Bersatu dan Gerakan, kata beliau. Presidennya P. Punitan berkata, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat jawatan kuasa pusatnya hari ini selaras mandat diberi pada mesyuarat agung khas 26 November lalu. Kami akan memohon menyertai Perikatan Nasional, katanya pada sidang media. Parti Rakyat India Malaysia yang didaftarkan dalam Jabatan Pertubuhan Malaysia JPPM 2019 kini diketuai Punitan. Beliau sebelum ini adalah bekas Ketua Pemuda MIC Selangor. Punitan berkata, mesyuarat hari ini juga bersetuju
meminda perlembagaan bagi memantapkan parti supaya seiring dengan keadaan masa kini. Sebuah jawatan kuasa penasihat parti juga akan dibentuk, dianggotai pemimpinnya, aktivis dan bekas pemimpin mempunyai latar belakang politik, korporat serta masyarakat, katanya lagi. Beliau berkata parti itu juga akan bersikap terbuka dan bekerja sama dengan semua pihak berkepentingan dalam masyarakat India bagi membela nasib kaum berkenaan. Satu kerangka agenda pembangunan ekonomi masyarakat India baru akan dibentuk dan diterajui parti selaras keperluan dan kehendak masa kini. Agenda ini akan mengambil kira cadangan daripada pihak berkepentingan, orang muda, korporat, usahawan, NGO dan jawatan kuasa penasihat parti. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan penyertaan Parti Rakyat India ini akan membawa nafas baru kepada Perikatan Nasional? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Zahid buka cerita, buka mulut berkait dengan isu pemecatan Isham Jalil. Lama juga kita tunggu komen daripada Zahid Hamidi selepas beliau dibawa berdebat oleh Isham Jalil. Saya lihat perkara itu agak memalukan presiden parti itu sendiri, kerana itu dilihat macam satu penghinaan. Dan ada orang kata bahawa, termasuklah Isham Jalil kata bahawa keputusan memecat beliau itu kononnya hanya dibuat oleh Zahid sahaja. Namun tak tahan lagi, akhirnya Zahid Hamidi tampil memberikan jawapan yang paling panas dan pastinya menyekolahkan Isham Jalil. Kata Zahid Hamidi, sebenarnya Isham Jalil dipecat kerana hina UMNO, bukannya kerana sentimen marah atau dendam atau malu atau dihina. Zahid Hamidi memecat, bukan. Tapi Isham Jalil dipecat kerana hina UMNO. Presiden UMNO berkata parti akan lebih rosak jika keadaan itu dibiarkan berterusan. Bekas ahli MKT UMNO Isham Jalil dipecat kerana menghina dan memperkecilkan parti, bukan disebabkan kritikannya terhadap presiden, kata Zahid Hamidi. Presiden UMNO itu berkata parti akan lebih rosak jika keadaan itu dibiarkan berterusan. Orang itu kalau ada dalam UMNO akan lebih rosak lagi UMNO, katanya selepas melancarkan Z-Chat. Timbalan Perdana Menteri itu berkata, keputusan memecat Isham dibuat MKT dan ia tidak perlu dibawa ke lembaga disiplin. Keputusan itu dibuat oleh MKT, bukan presiden. Tidak perlu lembaga disiplin. Kerana lembaga disiplin akan bawa juga kepada MKT. MKT akan putuskan dan keputusan MKT muktamad, kata Zahid lagi. Untuk mengkritik presiden tidak jadi pertimbangan langsung sebarang tindakan disiplin. Tetapi bila menghina parti sendiri dan memperkecil-kecilkan UMNO sebagai sebuah parti yang dianggotainya, tindakan itu dilakukan MKT supaya tidak ada usaha tikus memperbaiki labu dalam UMNO. Zahid turut menepis tuduhan tindakan disiplin terhadap ahli menghina parti akan merosakkan UMNO dalam jangka panjang. Terdahulu Isham mengesahkan menerima surat pemecatan daripada parti UMNO hari ini. Tetapi beliau tidak akan merayu kerana ia dibuat tanpa melalui lembaga disiplin. Surat pemecatan yang bertarikh 8 Disember itu ditandatangani Setiausaha Agung Ashraf Wajri Dusuki menyatakan Isham dipecat serta-merta atas alasan melanggar etika sebagai ahli UMNO. Saudara-saudara sekalian, ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi bahawa
Jika dibiarkan keadaan seperti itu, keadaannya akan berterusan dan akan menyebabkan UMNO lebih rosak. Ini dalam pemahaman saya untuk mengelak jadi ikutan. Kalau semua orang bebas mengkritik secara terbuka dan suka-suka hati, pastinya ia jadi ikutan dan akan memudaratkan UMNO itu sendiri. Bayangkan kalau semua orang tak suka saja kritik, tak suka saja kritik, tak suka saja kritik, tak suka saja hina UMNO, kata Zahid Hamidi. Itu juga akan menyebabkan UMNO bukan menjadi kuat tetapi makin jadi lemah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada ramai orang yang mengatakan bahwa pemecatan Isyam Jalil adalah tidak wajar. Ramai orang kata pemecatan tersebut akan membawa kesan yang buruk kepada UMNO dan khususnya Barisan Nasional. Ada juga partai-partai politik, terutamanya pembangkang, yang mengambil peluang menjadikan bahan pemecatan Isyam Jalil tersebut sebagai peluru bagi menembak UMNO Barisan Nasional, bagi mendapatkan peluang untuk menghentam dan cuba memancing para rakyat dan juga penyokong akar umbi UMNO bagi mempersalahkan, bagi cuba untuk mencari sasaran. Yang dipersalahkan kononnya ialah Zahid Hamidi dan kepimpinan UMNO itu sendiri. Paling teruk sekali ialah Zahid Hamidi yang dihentam habis. Kononnya keputusan itu adalah untuk mempertahankan dirinya. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, Anda harus mendengar ulasan ini kerana ianya berupa penjelasan mengapa pemecatan Isyam Jalil itu adalah wajar. Memecat ahli yang tidak setia, tidak patuh kepada keputusan serta perlembagaan parti dan melawan presiden bukanlah sesuatu yang asing. Kalau Anda mengatakan bahwa UMNO ini suka-suka memecat ahli, suka-suka memecat kepimpinan, itu adalah nada yang salah. Itu adalah pendapat yang salah. Kerana sebenarnya memecat ahli yang tidak setia dan tidak patuh kepada keputusan serta perlembagaan parti dan melawan presiden sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Dalam UMNO sebelum ini juga sebenarnya Tun Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Badawi, dan Najib Razak tidak terkecuali daripada melakukan tindakan yang sama terhadap mereka yang menentangnya. Kalau dulu Tun Mahathir Mohamad pernah memecat, paling besar sekali ialah apabila memecat Anwar Ibrahim selaku timbalan Perdana Menteri dan turut memecat Anwar daripada UMNO. Adakah Anda masih ingat perkara tersebut? Jadi kalau Mahathir cakap tentang pemecatan adalah tidak layak untuk bercakap sedemikian. Begitu juga dengan Najib Razak. Najib Razak juga telah pun memecat Muhyiddin Yassin kerana juga berkait dengan tindakan disiplin. Dalam PKR pula, dalam PAS, Bersatu, MCA dan MIC juga, perkara ini biasa berlaku. Jadi jangan cakap kononnya hanya UMNO saja yang bersalah. Lihat, yang lebih dahsyat lagi ialah parti pembangkang itu sendiri, komponennya yaitu Bersatu, yang mana paling teruk sekali Muhyiddin Yassin yang juga selaku presiden Bersatu malah pernah berani memecat Tun Mahathir sebagai pengerusi parti itu kerana semata-mata bertelaga dengannya. Bayangkan, Muhyiddin, presiden parti Bersatu, memecat presiden, pengerusi parti itu, yaitu Tun Mahathir. Bukankah itu lebih teruk? Jadi kalau Perikatan Nasional cuba-cuba nak menggunakan isu ini, janganlah. Kerana Muhyiddin pun pernah memecat pengerusi mereka sendiri. Pokoknya di sini ialah melawan presiden parti sendiri adalah perbuatan yang tidak selamat dalam mana-mana perjuangan sekalipun. Jadi
terimalah akibatnya. Semoga Isyam Jalil lebih dewasa dalam pemecatannya ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.